Korea fi Selangor. Selanjur, ha? Korea. نعم Selanjur fi ai mantiqah? Daerah mana? Mantiqah tu daerah. Ya ini daerah Rawang Rawang. Oh, Selangor. Rawang. Fi Rawang, ha? Fi Rawang. Akhi Osman, okey? Line okey? Ada Ustaz. Bateri pula. Oh, bateri nak habis. Okey, tak apa-apa insya-Allah. Baik, insya-Allah Amri Umri arba'ah wasita. arba'ah wa sittun, ha? Sita. Sittun, ha? Arba'ah wa sittun. Alhamdulillah. Dia ambil tergelak. Tahap satu sama-sama belajar. Sama-sama. Saya dengan Cik Hafiz semua tu. Tapi dia steady tu. Enggak. Saya kekal lagi dua lagi. Yang lain. Okey, insya-Allah malam ni sebenarnya saya nak ajar perkara yang saya nak ni lah, yang saya ada nyatakan hari tu di dalam dalam grup tu. Saya nak ajar tentang kata kerja. Betul lah, tapi saya okey je kalau tuan-tuan nak sembang-sembang. Orang kata nak santai-santai lagi pada malam ni, saya tidak ada masalah, saya boleh saja. Maksudnya nak sembang-sembang, cakap, cerita pasal kehidupan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tapi dalam bahasa Arab lah insya-Allah. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Okey. Kalau saya tanya soalan, Untuk pandai. Ma hadha al-yawm? Ma hadha al-yawm? Ma hadha al-yawm? اليوم hari ini. Naam. Ahazah. Apa tu? Apakah ini? Apakah hari ini? Naam, sahih. Apakah Hari ini hari apakah? اليوم يوم الثلاث Yaum Mahaza. ma يوم الثلاث ma hadha al-yawm? hari ini Naam, sahih. اليوم 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 ثلاث Yaum thulatha. Al-yawm Yaum as-thulatha. Dalam bahasa Melayu kita sebut Selasa. Dalam bahasa Arab kita kata as-thulatha. Dia ada hamzah. Okey, dia ada as-thulatha. Okey, saya letak dekat As-sulat. chat Saya letak kat chat dia punya tulisan dia Al-yawm as-thulatha. Yaum as-thulatha. Boleh nampak as-thulatha. Sulat. Okey. Sulat. Naam. Ma tarikh al-yawm? Ma tarikh al-yawm? Naam, sahih. Al-yawm at-tarikh. Aha. Astamina. As-saminah. Okey, as-saminah tu sebutan untuk jam. Kalau 8 berapa? Kalau 8. Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah min Ishrun. Samaniyah min Februar
Okey. منير وعشرون Aishurun Ladi. وعشر Aishurun wa dua apa dua? Dua. Ladi. Ithnani. Ithnani wa Aishurun. Okey. Aishurun wa Ladi. ithnani wa Aishurun. اثنان وعشرون. Nani. Miladi. 20. Aishurun 20. Islani wa 22. 22. 2000. 20 kita ambil sebutan 20 22 sebab ribu kita tak belajar sebab dia terlalu jauh sangat. Sebab nak pergi ke ribu dia kena belajar ratus dulu. Saya rasa nampak macam berat lah. Okey. So kita sebut begitulah 20 22 dulu. InsyaAllah nanti bila-bila kita belajar ratus dan ribu pula. Bila-bila nantilah. Mungkin tahap yang akan datang ke? InsyaAllah. Baik. Okey. ماذا Kam as-sa'ah al-an? Kam as-sa'ah al-an? وقت Naam. sekarang Kam as-sa'ah al-an? Pukul berapa? Naam, naam. Naam. Okey, boleh juga. Tapi kalau kita ambil terus setengah. Fi as-sa'ah at-tasi'ah wan-nisfu wan-nisf ataupun nak baris pun boleh juga. Wan-nisfu wan-nisfu 9.5 PM apa? Masaan. Masaan. InsyaAllah. Al-an fi as-sa'ati at-tasi'ah masaan. Okey, katakanlah tuan-tuan terlupa nak sebut 9 jam tu macam mana. Tuan-tuan teringat 9 tis'ah. Fi sa'ah tis'ah. Yang itu saya maafkanlah, tak ada masalah. Maafkan, saya boleh terima. Contoh kalau tuan-tuan kata pukul 9, tuan-tuan kata fi sa'ah tis'ah. Itu saya boleh terima. Tak ada masalah. boleh. Saya lah boleh terima. Kita bagi diskaun lah. Cik Nazrul dia sebut jam dulu kan? Jam dulu baru minit. Okey. Kalau nak sebut ya, jam dulu. Fi sa'ah at-tasi'ah wan nisfu. Wan nisfu. Itu anak tanya Ustaz. Kenapa bila kita sebut construct sentence macam waktu tu dia tukar dia punya apa tu dia punya samania kan. Kita bila kita buat ayat tu dia tak jadi dia jadi samina. As-samina. Tadi kita betulkan kan. As-samina. Okey. Dekat situ ada satu formula ke? di situ Haji, di situ ada satu kaedah. Ada satu kaedah
tata bahasa di situ. Dinamakan sebagai adjektif. Ada adjektif dekat situ. Jadi adjektif tu menyebabkan sebutan nombor itu berubah kepada seperti yang saya senaraikan. Dia terpaksa diubah. Dia terpaksa diubah. Kalau untuk sebutan jam yang betul lah. Kita kena bukan ada benda macam isnan, kita kena tukar daripada Asaniyah. Pisah. Kalau untuk jam dia kalau buat masa ni kita akan jumpa untuk jam lah. Dia sebenarnya dia membawa maksud bila dia tukar kepada at-tasi'ah, dia membawa maksud jam ke-9. Dia automatik dia membawa maksud jam ke-9. Jam pertama, jam kedua. Dia bilangan di situ, penomboran di situ adalah untuk turutan. Pertama, kedua, ketiga. Dia gitu. Maksud dia jadi macam tu. Okey, dia jadi begitulah. Kalau secara literal kita terjemahkan begitulah maksud dia. Okey. Tapi kalau kita ya, Contohnya kalau pertandingan kejohanan pertama macam tu juga ataupun sebut wahid ke ataupun tempat ya, dia akan ambil al-wahidah. Sorry. Kalau tempat pertama dia akan kata dia tengok kalau lelaki dia kata al-faiz al-awwal. Dia ada yang lain, al-faiz al-awwal. Pemenang pertama. Pemenang Ya, pertama. al-faiz al-awwal. So dia ada kepelbagaian sedikit lah. Dia ada kepelbagaian sedikit dari sudut nombor ni. Dia memang itulah, saya tak tahu nak kata, tapi dia memang tak dapat nak dielakkan lah. Dia memang akan berubah. So kena take note sajalah. Cuma saya kata kalau tuan-tuan tersilap, contoh tuan-tuan kata fi sa'ah tis'ah, saya maafkan. Saya maafkan sebab saya faham apa yang tuan-tuan maksudkan. Okey? Ya. Ya. dalam boleh tak ustaz bagi tahun 1 sampai 12 yang dia punya patut kita gunakan lah perkataan tu Untuk jam ke? jam ke Okey. boleh kan? Saya ada share kan hari tu Ji dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF tu ada ada saya sharekan nota tu. Ada kan? ada yang awal. Ya. Haji boleh tengok balik. Yang bagi semua jam tangan tu kan? Semua saya bagi. Yang jam Okey, tangan nanti saya tunjukkan ya. Kejap ya. Ajak tangan, lepas tu di atas. Kejap ya Ji. supaya tenang kalau kita foto start tadi kita simpan boleh hafal balik apa yang maksud. Ya. Nanti saya tunjukkan dalam kita punya Telegram ya. Kejap ya. Ya. Okey, kita tengok yang jam ya. Okey, saya ada bagi dekat sini je. Ya, As-sa'ah ni dekat sini.
Dalam PDF tu. Ya, dalam PDF ni. Nanti saya bukakan. Di atas. Di atas. Di atas. Di atas. Tu ada Macam table, macam table tak bagi tu. Dia macam ni jugalah. Ni table ni. Table. Ya, sekejap ya, dia tengah buka. Okey. Di sini. Di bahagian ni. Ada. Jam. Di bahagian jam ni. Al-wahidah, al-thaniyah, al-thalitha, al-rabi'ah, al-khamisah, al-sadisah, al-sabi'ah, al-thaminah, al-tasi'ah, al-ashirah, al-hadiyah ashrah, al-thaniyah ashrah. Okey? Boleh print out lah yang ni, insyaAllah. So ini saya tunjukkan contoh-contohnya lah Okey. Baik. Okey. Kalau dulu masa sebab saya yang pernah belajar dengan saya tahap 1 adalah Akhi Nazrul. Manakala yang lain-lain mungkin dengan guru-guru yang lain. Kalau masa yang lepas, saya rasa yang mungkin telah dipelajari adalah yang berkenaan dengan qabla qalil, betul qabla qalil. Yang lain belajar juga kan qabla qalil? Qabla qalil sebentar tadi. Kemudian kita belajar al-an sekarang. Ada kan? Sekarang. Okey. Kemudian ghadan ada tak? Esok. Ghadan ada. Esok ada. Esok ada. Ada. Amsi semalam ada kan? Ada. Arsi ya Ustaz. Bagi dah. Okey, amsi. Kemudian ya. Usbu' al-madi. Usbu' al-madi minggu lepas Usbu' al-madi. Tu tak belajar. Okey, usbu' Belajar lagi, tak belajar lagi. okey, ada yang tak belajar lagi. Baik. Kemudian okey. Okey, berkenaan dengan kehidupan harian, kita mungkin, saya menjangkakan mungkin tuan-tuan dah belajar tentang makan apa pada sarapan pagi. Betul minum apa? Akal. Okey, minum apa pada sarapan pagi. Kemudian makan apa pada tengah hari, al-ghada. Minum apa pada waktu tengah hari. Okey. Kemudian al-asha, makan malam. Makan apa, minum apa, Okey, selain daripada itu, pergi ada? Pergi. Zahab. Azhabu ada tak? Azhabu atau zahabtu ada tak? Ada ada Suhaisis. Akhi Nazrul ada zahabtu, azhabu. Raja'tu, arji'u. Pun ada. Pulang. Raja'tu ada kan? Pulang. Tu. Arji'u ataupun raja'tu. Ada ya? Saya yakin insya-Allah ada tu. Okey, kemudian kita ada arkabu. Ada tak arkabu?
Arkabu. Menaiki. Menaiki. Arkabu. Ya. Ada ya? Okey. Quttu menunggang menunggang. Aqudu dia punya present tense ni lah. Aqudu. Quttu telah menunggang, saya telah menunggang. Aqudu saya sedang menunggang. Arkabu Arkabu menaiki. Okey. Rakib betul. Sedang rakib itu telah saya telah menaiki. Okey, saya telah menaiki Okey, kemudian kita ada perkataan solat solat. Solla kan? Solla bermaksud solat Solla bermaksud solat. Okey, berwuduk ada tak? Usalli saya solat. Usalli saya solat. Kan? Usalli kita dalam lafaz niat kan, kita kata usalli fardaz zuhri kan. Jadi usalli di situ bermaksud saya solat. Saya solat. Cuma di dalam terjemahan lafaz niat tu dia kata sahaja aku dekat awal tu itu tambahan. Dia tambahan sebab dia nak kata itu adalah perbuatan hati. Maksudnya dia kata dengan sengaja. Sahaja aku tu maksudnya dengan sengaja aku solat. Tu maksud dia. Okey. Okey, sallaitu saya telah bersalat. Baik. Berwudu ada tak? Belum. Berwudu Tak ada. okey. Belum. Berwudu tak ada okey. Berwudu kalau tuan-tuan ada pen, tuan-tuan boleh salin apa yang saya sebutkan ni. Tawadda'a. Saya tuliskan dekat ni. Tawadda'a. Berwuduk tu apa tak? Tawadda'a. Tawat. Ya, saya tuliskan. Ya. Okey. Tawadda'a. Tawaddat hamzah. Tawadda'a. Okey. Okey, itu dia punya kata dasar dia. Kalau saya sedang berwuduk, kita tambahkan alif. Jadilah atawadda'u. Okey. Kalau kata kerja yang lepas, kita tambah tu kan, kita tambah tu dekat depan dia. Jadi tawadda'. Tawadda'tu. Tawadda'tu. Allah. Dia susah sikit lah nak sebut. Tawadda'a. Tergulung-gulung lidah. Tak apa, mula-mula ni tak apa. InsyaAllah nanti boleh sebut banyak kali, nanti dia lancar lah. Memang. Dia jadi masalahnya sebab apa tuan-tuan? Sebab huruf dad ini memang tak ada dalam bahasa lain melainkan dalam bahasa Arab saja.
Sebab tu huruf dot ni susah. Pot. Sebab huruf dot ni kadang orang sebut macam dal. Walad dolin kan. Bunyi dal kan. Walad dolin kan. Tapi sebenarnya dot ni dia lain sikit sebutan dia. Kalau dengan guru tajwid, dia akan ajar mulut perlu disengitkan sikit. Walau dol tawadda Sabtu kan, walau tawadda. Pot. Okey, la baksa. ini dah ada makrab dengan tipal. La baksa. InsyaAllah, ma fi muskilah. Nanti tuan-tuan bacalah. Sebutlah berapa kali, nanti tuan-tuan akan rasa mudah. Okey. Ya. Kita ada apa lagi? Perkataan membeli. Ada pernah belajar membeli? Saya membeli. Okey, saya bagi kata dasar dulu supaya okey, kata dasar dia ishtara. Ishtara. Okey, kata dasar dia ishtara, membeli. Okey, kita masukkan saya. Saya sedang membeli. Ini kita kata saya buat di sini present. Okey, present Okey. Kalau ikutkan, okey, macam ni. Saya akan share sebab saya nak tunjukkan penulisan dia. Sekejap tuan-tuan. Al-ashtaru. Okey. Okey, dia punya kata dasar dia tuan-tuan, ishtara. Okey. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak maklumkan bahawa di dalam bahasa Arab dia ada kalau untuk huruf untuk kata kerja, dia ada daripada 3, 4, 5, 6 huruf. 6 huruf ni dia maksimum. Yang selalu kita jumpa yang macam contoh zahaba kan? Zahaba, kata dasar ada 3 huruf. Okey. Okey. Kalau yang 4 huruf, 4 huruf yang kita dah belajar, solla kan? Okey, macam mana nak kira 4 huruf? Okey, saya tunjukkan cara dia. Yang ni 1 sod. Lam ni ada sabdu. Sini menunjukkan ada 2 huruf. 2, 3. Kan? Dekat sini ada 2 huruf. So 1, 2, 3. Sini 4. So ada 4 huruf. Okey.
Kalau tuan-tuan tengok ishtara ni berapa huruf tuan-tuan? Satu, 3, 4, dua, 5, 6. tiga, empat, 5. lima. Ada 5 huruf. Okey, Salah. dia ada 5 huruf. Jadi 5 huruf kat sini. So yang ini contoh 5 huruf. Kalau contoh 6 huruf, 6 huruf kita selalu sebut tiap-tiap hari. Assalamualaikum. Istighfar. Sallaitu. Istighfar. Astaghfar. Okey, 4, Istighfar. 5, 6. Ni yang paling banyak sekali. Istighfar. Okey. Ini contoh untuk 5 Oh, ada orang main mercun lah. Ini Ambil raya. okey. Bunga apa ke? Tak dengar bunyi mercun. Dinner. Raya Cina. Saya Cina lagi. Sampai cak komen banyak lagi tu. Allah. Apa lagi tu? Istighfar. Okey. Okey, tuan-tuan, semua yang di sini adalah kata dasar Okey, kenapa saya sebut kata dasar tuan-tuan? Sebab bila kita nak guna kamus, kita hanya boleh jumpa kata dasar je tuan-tuan. Bila kita tengok dalam kamus, kita nak cari makna perkataan, kita hanya bolehkan jumpa kata dasar sahaja. Jadi bila kita nak kata saya, kan, saya yang lakukan perbuatan tu, jika perbuatan telah berlaku, kita kena tambah di sini kena kata dasar, Tu. di sini kena tambah tu. So tu ni dia membawa maksud saya. Okey, kalau saya untuk kata kerja sedang, okey, dia tambah di awal. Dia tambah hamzah. Alif. Yang alif ni, hamzah ni, dia membawa maksud saya. Itu je tuan-tuan yang saya nak tuan-tuan pegang. Saya nak tuan-tuan faham yang ni. Okey? Sedang. Yang ni saya untuk sedang. Kalau tak ada sebut sedang pun, kita faham perbuatan ini perbuatan yang sedang berlaku. Contoh kalau saya membaca, benda tu kita faham dia sedang membaca. Perbuatan membaca tu sedang berlaku. Okey? Kalau akan pun Kita akan guna yang ni juga. Yang ni, alif ni. Dan juga perbuatan yang bersifat rutin, iaitu harian. Kalau contoh kulla yaum kan, kita selalu kata kulla yaum, setiap hari. Maksud tu rutin lah. Kulla yaum.
Kul yaum. Kulla yaum. Setiap hari. Setiap hari. Semua hari. Okey. Kulla yaum. Setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. Ini untuk perbuatan rutin lah. Baik. Kata dasar untuk saya telah ni, ini telah telah. Dia tambah tu, dia tambah di hujung. Kulla yaum al-yaum. Okey. Kalau beginilah kita punya kaedah. Okey, kalau perkataan zahaba, saya telah pergi, kita kata Zahab. tambah Dhahabtu. zahaba tambah tu. Okey, kalau kita kekalkan baris ni, dia akan dibaca macam mana tuan-tuan? Dhahabtu. Kalau kekalkan baris ni tanpa diubah, kita akan baca zahabatu kan? Betul tak? Zahabatu nampak macam ada yang tak kena tu. Okey. So, kaedahnya di sini adalah sebelum tu ni baris ini perlu ditukar. Maksud saya ditukar tu kita matikan. Dhahabtu. Zahabtu. Sukun. Okey. Dhahabtu. Zahabtu maksudnya saya telah pergi, ya. Okey, kita tengok pula solla. 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 Kita nak tengok proses dia supaya kita faham. Okey, kita faham nanti insya-Allah kita boleh praktik pada semua Solla. Okey. Macam mana kita nak cerakinkan? Okey, mula-mula kita kena pastikan dulu, kita cerakinkan dulu. Pertama kita ada lam yang pertama, bunyi dia sal. Kan? Lam yang kedua dia balik atas. Okey. Kemudian yang ni kita nak buat macam mana? Ini sebenarnya adalah huruf ya. Walaupun di sini tak bertitik, tapi bila dia nak sambung dengan tu ni, dia akan jadi huruf ya. Sebab tu kita baca sallaitu. Okey, bila kita murnikan tulisan ni kita murnikan lah. Okey, ini kan sebabkan dia lam-lam kan. So kita jadikan satu lam je lah. Letak sabdu, letak huruf ya, matikan, jadilah ni sallaitu. Okey. Jadi dia punya cara nak buat tu pun beginilah ya. Kita kena tahulah cara dia nak buat sambungan tu Okey, kalau kita ambil perkataan ishtara, tuan-tuan, ishtara membeli. Ishtara tambah dengan tu. Agak-agaknya apa tuan-tuan? Sebutannya. Ishtaraitu. Okey, ya yang tak bertitik ni kita titikkan dia. Supaya dia boleh dibaca. Okey, supaya dia boleh dibaca. Cantiklah, kalau tak kita nak baca macam mana? Tak boleh nak baca kalau tak ada titik tu. Jadi terpaksa dititikkan Jadilah ishtara itu. Jadi kalau okey, kalau istaghfara
Yang penting sebelum ta berbaris, sebelum tu baris huruf dia mesti berbaris mati. Istighfartu. Okey, is baris tak berubah kecuali baris sebelum tu saja. Is tahu? Far. Istaghfartu. Saya telah memohon ampun ataupun saya telah beristighfar lah maksud dia. Istaghfartu. Okey. Okey, ini untuk kata kerja yang lalu lah kata kerja yang lepas Telah. Okey, kalau kata kerja sedang, okey, kita ambil zahaba. Zahaba. Okey, dia kena tambah sebelum. Azhaba. Maksudnya apa yang perlu kita buat? Baris ni perlu ditukar. Okey. Baris tu perlu ditukar. Daripada baris atas kepada baris mati. Sukun. Jadi Azhaba. ini pun kena, okey, dia ada dua tempat lah sini satu, sini satu. So ada dua azhabu lah. Azhabu. Maksudnya kena huruf, kaedah dia huruf yang selepas a mesti baris mati, sebelum akhir huruf yang akhir mesti baris depan. Okey. Okey, kalau saya bagi perkataan roja yang sama kejap zahaba, sebab kat sini dia yang ni dia ada kadang-kadang kita jumpa yang baris atas, kadang-kadang kita jumpa baris bawah kan. Contoh tuan-tuan, kalau kita jumpa baris depan yang sama perlu tukar, tak perlu tukar lah. Contoh ya tuan-tuan, saya nak masukkan sini, katakanlah sini roja'ah. Okey, roja'ah tuan-tuan ya. Roja'ah. Apa yang tuan-tuan belajar untuk saya pulang? Baris bawah kan? Arji'. Sukun. Dia lain pula. Sini dia ada kaedah juga di sini. Dia tak sama dengan sini. Okey. Yang ni yang saya nak terangkan tu. Tapi saya rasa mungkin malam ni tak apa, saya tak ada, saya tangguhkan dulu. Okey, saya tangguhkan dulu. Cuma nanti saya bagi video dia tuan-tuan. Saya ada terangkan pada grup lain, saya ada terangkan. Dia benda tu agak teknikal sikit tapi taklah susah sangat, tapi dia agak teknikal. Okey. Okey. Kalau kataba apa maksud tuan-tuan? Kataba maksud dia apa? Menulis kan? Kataba maksudnya menulis kan? Okey, kataba. Okey, kataba dia akan dibaca dengan baris depan pula. At-tubu. So dekat sini tuan-tuan, untuk huruf yang sebelum akhir, kalau tuan-tuan tengok semua huruf sebelum akhir, dia ada baris atas, baris bawah dan baris depan.
Okey, rahsia dia dekat mana kita nak tengok baris-baris macam ni? Kita nak tahu dia baris jadi macam tu kat mana? Nak tak nak tuan-tuan, kita kena kembali kepada kamus. Kamus ya. Ini yang kamus yang saya minta tuan-tuan install hari tu. Okey, saya nak bagi tahu jawapan dia dekat mana. Okey, katalah saya type kataba. Saya type kaftaba. Okey, saya klik search. Okey, dekat mana kita nak tahu baris tu dekat macam mana baris dia, baris bawah ke, baris depan ke, baris atas. So kita akan nampak dekat sini dia bagi senarai ni kan. Sekejap tuan-tuan. Dia bagi kat sini tapi dia tak bariskan pula tar tu. Okey, dia tak bariskan tar tu. Okey, tak apa, kita cuba yang lain. Katalah kita ambil perkataan raja'a tadi ya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok sini. Raja'a yarji'u. Ya ni adalah fi'il mudhari' lah. Dia fi'il yang menunjukkan sedang. Tetapi ya ni menunjukkan maksud dia sedang pulang. Okey? Tapi kalau kita nak cakap saya, kita kena tukar ya ni kepada alif. Macam tadilah. Cuma kita nak tahu baris kita nak tahu baris kat sini sebelum akhir tu dia baris bawah. Sebab tu kita baca arji'u. Okey, sebab tu kita baca arji'u. Okey, kita tengok zahaba tuan-tuan. Kita nak tahu dia punya asal dia. Zahaba. Okay, kita cari yang ada ya tuan-tuan ya. Kita jumpa sini. Yazhabu. Jadi bila kita kata saya pergi, kita kata azhabu. So isinilah dia punya, kalau kita jadi panduannya. Sebab ada orang tanya saya, kenapa berubah-ubah? Ada perkataan yang baris atas, ada perkataan yang baris bawah, ada perkataan yang baris depan. Saya kata saya pun tak ada jawapan, melainkan itulah yang ditetapkan oleh bahasa Arab. Oleh bahasa Arab itu sendiri memang dia telah menetapkan begitu, dan kita hanya boleh tahu melalui kamus. Okey, kita hanya boleh tahu melalui kamus. So inilah cara dia kita nak tahu. Okey. Tak apa, nanti tuan-tuan. Ya. Ya, Haji. Tuan Nazrul. Haji Salman tanya. Okey. Kamu saya bagi itu yang mula-mula Al-Ma'ani. 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 Kita kena buka lah nanti kalau nak. Ya. Kena buka dekat situ. Al-Ma'ani. Okey, masuk dah. Dia boleh buka dekat laman web pun ada. Dekat dalam bentuk aplikasi pun ada. Okey? Baik. So inilah dia saya nak bagi tahu hakikat dia, kenapa dia jadi macam tu. Saya tak nak tuan-tuan sekadar hafal. Kalau hafal nanti Salman tanya ke? ya, sila. Nak tanya Ustaz? Ya. Okey Ustaz. Suatu kata dasar. Ya. Suatu ketika fi'il mudhari. Ya. Yang telah berlaku masukkan dalam
Betul Ya, ya. Ustaz. Fi'il mudhari', fi'il madhi. Okey. Jika jadi kalau perkataan tu berulang, kalau setiap hari kita kata dasar kat mana yang kita nak gunakan? Contohnya macam makan. Hari-hari saya makan. Macam mana dia punya perkataan mana kita Yang nak ni, ambil? Sama ada kita nak ambil yang saya terangkan tadi untuk perbuatan rutin. Rutin Rutin bermaksud setiap hari. Kita guna fi'il mudhari'. Di sini. Mudhari. Setiap hari. Kulla yawm. Kulla yawm. Kita akan guna hamzah ni lah. Hamzah Hamzah alif lah. Kulla ya. kalau nak kata tiap hari saya makan nasi akulu yaum akulu Okey. kita gunakan aku. Okey. Apa kata dasar dia? Akala. Ni kata dasar dia. Bila kita cari dalam kamus, dia akan bagi dia akan bagi ni ya'kulu. Maksudnya baris sebelum akhir dia suruh kita bariskan dengan baris depan. Jadi bila kita kata saya, kita tukar je lah. Ini untuk dia. Kita tukar kepada alif. Yang lain tu kita kekalkan. Baris dia kekalkan. Okey. Dan di sini depan. Inilah kita baca akulu tu. Tapi dia ada dua boleh baca dengan bacaan yang lain. Sebabkan dia ni apa? Dua huruf yang sama. Kita boleh tukarkan dia kepada akulu. So ada dua pilihan lah. Nak baca akulu ataupun akulu. Ya tu untuk dia. Ya ni untuk dia. Apa yang ada dalam kamus tu untuk dia. Dia boleh jadi perempuan. Oh, okey. Dalam bahasa Arab ni untuk pengetahuan ya, dia memang bahagikan antara lelaki dan perempuan. Dan dia ada yang universal. Okey, yang universal ni ada dua pola. Okey, yang lelaki perempuan ni ada 6. Sini ada 6. So sebenarnya jumlah kata ganti nama dalam bahasa Arab ni dia ada 6 campur 6 12 campur 2 14. Sebenarnya dia ada 14. So sebenarnya dekat sini depan ni dia ada 14 bentuk. 14 bentuk. Tapi tuan-tuan janganlah risau sebab kita kan nak guna semua. Kita hanya guna buat masa ni kita guna saya, awak. Okey, kita gunakan saya, awak. So yang universal ni antaranya saya lah. Lelaki dan perempuan akan guna yang ni. Kalau yang untuk awak, okey, dia macam ni. Kata ganti diri lah. Okay, kita pergi pada kata ganti diri lah. Itu yang asal dia lah, kata ganti diri.
Okey, kata ganti diri dalam bahasa Arab dia ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Okey. Tapi dekat sini tuan-tuan, dia ada bilangan, tuan-tuan. Bilangan ni berapa? Dia ada seorang ke? Kemudian untuk dua, untuk plural. Okey. Kalau untuk singular, huwa, maksudnya dia, lelaki. Perempuan, hiya. Okey. Kalau untuk dua orang lelaki, mereka berdua mereka berdua, huma. Di sini pun sama juga, huma. Sama. Huma. Okey, kalau untuk plural, hum. Ni kita jumpa dalam Al-Quran. Hum. Ini pun kita jumpa dalam Al-Quran juga ni. Untuk plural, hunna. Hunna. Okey. Ini untuk dia kan? Dia, mereka berdua, mereka. Untuk lelaki dan perempuan kan? Baik. Kita ada untuk awak. Awak lelaki kita kata singular, kita kata anta. Anta. Kalau perempuan, anti. Okey. Di sini untuk awak berdua, antuma. Untuk lelaki, untuk perempuan pun juga sama antuma. Okey, untuk plural, dia sama. Okey, di sini antum. Antum. Di sini untuk perempuan, antunna. Antunna. So dah ada berapa dah tuan-tuan? Ada 12 dah kan? Ada 12 ya. Okey, untuk kata ganti diri saya. Ini yang universal. Saya. Okey, saya ni untuk seorang lah kan? Saya kita akan saya kita guna kita letak tengah-tengah lah sebab dia ni ana. Okey, saya ana, antum. Untuk lelaki dan perempuan. Orang lelaki pun kata saya, orang perempuan pun kata saya. Sama, ana. Dia tak ada lain-lain Kami ni untuk yang lebih daripada seorang lah. Kalau yang 2 orang pun kata kami. Kalau yang lebih daripada 2 orang pun kata kami. So dia akan kata nahnu. Kalau tuan-tuan tengok, ana, nahnu, so semua kata kerja ni, kata ganti diri ni ada di dalam Al-Quran. Okey. Contoh, inna nahnu nazzalna zikra. Inna nahnu ada. Kalau dalam doa, wa ana minal muslimin, dalam doa iftitah, wa ana. Kalau huwa, contoh huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa.
Okey. Jadi dalam Quran tuan-tuan boleh jumpalah perkataan-perkataan ini. Okey, cuma kesimpulannya buat masa ini yang kita fokuskan kat sinilah. Ana. Kita fokus yang tu dulu. Okey. So insya-Allah yang lain-lain nanti dia, kalau kita boleh faham konsep dia, kalau faham konsep dia, yang lain-lain ni dia macam magnet lah. Bila kita faham konsep dia macam magnet, dia akan mudah, yang lain pun akan mudah untuk kita ikut lah. InsyaAllah. Okay, kita fahamkan yang ni dulu. Dia macam ni tuan-tuan. Saya terpaksa mengatakan yang ni adalah tajuk yang penting untuk kita kuasai, sebab dia macam ni. Saya nak bagi tuan-tuan pancing. Saya nak bagi tuan-tuan pancing. Tuan-tuan yang pancing ikan, kan? Kalau saya tak bagi pancing, saya hanya bagi ikan, tuan-tuan tak tahu cara untuk menangkap ikan tu. Jadi ibaratnya begitulah. Kalau tuan-tuan tahu cara untuk mencari punca kenapa perkataan tu jadi begitu, begini, saya rasa lepas tu tuan-tuan akan expert lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya doakan agar dipermudahkan. Okey, urusan tuan-tuan untuk memahami tajuk ni. Baik. So saya tak nak menambah lagi. Okey, saya tak nak menambah lagi apa yang telah saya berikan ni. Cukuplah sekadar apa yang saya telah berikan untuk malam ini. Okey, saya nak tuan-tuan rasa selesa lah. Maksudnya dengan apa yang kita belajar. So tak adalah terlalu berat sangat. Saya tak nak tuan-tuan rasa pening kepala. Nak tidur pun jadi tak boleh nak tidur. Yang saya bagi ni adalah perkataan-perkataan, kebanyakannya adalah perkataan-perkataan yang telah kita pelajari lah, ya? Yang telah kita pelajari. Cuma hari ini kita nak belajar asal usul dia, sebab musabab dia. Itu saja. Ya. Wallahu a'lam. Syukran jazilan. Okey, kita apa dah 10.30 dah. Okey. Okey tuan-tuan, insya-Allah malam ni saya dah ambil masa tuan-tuan agak panjang. Okey. InsyaAllah saya akan kongsikan video ini. Harap tuan-tuan bertabahlah sekejap, untuk untuk faham tajuk ni lah. Lepas ni tuan-tuan kita nak jalan laju. Okey, tuan-tuan pun boleh berdikari mencari perkataan melalui kamus dan sebagainya. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lallazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, ma'assalamah. Ila liqa. Tasharrafna. Alhamdulillah. Tasharrafna. Syukran Ustaz. Syukran jazilan. Jazakumullahu khairan. Laila Sa'ida. Laila Sa'ida. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan.